Hai penonton semua, jom kita bersenam sama-sama dengan saya. Okey, so kita akan mulakan dengan high knees. Okey, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, let's go. Kita buat yang senaman kedua adalah flutter kick. Alright, so kita kena duduk. Okey, ke belakangkan sikit badan. Alright, and gerakkan kaki. Luruskan kaki, engage kita punya core, abs muscle, and keep fluttering. 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, let's go guys. Kita buat squat hold. Okay, so caranya adalah gerakkan pinggang kita ke belakang and hold for 30 seconds. Okay, sambil inhale dan exhale nafas kita. Right, tahan. Right, tahan. Okay. Right. Okay. Okay guys, kita buat lagi ulangan. Okay, kita mula dengan kita punya high knees. Alright, let's go. 4, 5, 6, 7, 8, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, let's go. Keep going. Okay, now kita balik kepada kita punya flutter kick. Okay, duduk, gerakkan badan ke belakang and let's go. Okay, jangan lupa untuk bernafas. Okay, jangan tahan nafas kita. In and out. Right. Kepala tengok ke atas supaya kita tak stress pada tengkuk. Alright, let's go. Squat hold. Okay guys. Okay guys, ayo Okay. ramai-ramai. Let's go. Mari. Okay. Okay, kita kena tahan. Tahan sikit Okay. Alright. Simple guys, easy man. Okay. Alright. Alright. Pandai ujung-ujung aku masuk. Okay, terima kasih banyak. Firdaus. Nah, nama saya Firdaus. Okay. Nas dan juga Wani di sana. Mereka dari Absolute Wellness. Ini dia ketua jurulatihnya. Okay. Dan yang lain pun jurulatih juga sebenarnya. Jurulatih juga di studio saya lah. Alright, tarik nafas sekejap. Oh, cool. Jadi buat TV dia cool. Itu baru opening guys. Selepas ni ada banyak lagi senaman-senaman. Ada berapa senaman Firdaus nak share? Hari ni kita ada 2 high intensity punya training. Okay. And 1 kita akan buat stretching. Stretching Okay. Itu so ada lagi 3 exercise lah kita kena. Okay, baik. Anda kena ikut kami ya. Tuan-tuan dan puan yang baru saja tengok kita dekat Facebook, dekat website ataupun di saluran My Preview 123. Kalau yang tengah pakai pakaian kerja, mana tahu jam baru sampai rumah, pergi salin baju cepat-cepat. Ikut kami insya-Allah lepas ni lebih kurang pukul 9.27 malam mereka akan mulakan senaman. Kalau boleh kita buat semua sama-sama, peluh sama-sama. Anda akan tahu impaknya pada hari ini. Baik, so, Firdaus ready lepas ni? 2 minit pun kita dah rasa dah 2 minit pun dah bergerak kepala tu. Alright guys, kita buat sama-sama lepas ni. Kita juga ada seorang tetamu kerana tajuk kita malam ni simple, ringkas saja tentang senam, sihat. Jumpa selepas ini. Tengok muka Dimah ni dulu. Jumpa dia. Sudahkah anda bersenam hari ini? Tahukah anda dengan melakukan senaman setiap hari boleh memberi manfaat kepada kesihatan tubuh badan? Selain meningkatkan tahap tenaga seseorang, bersenam juga mampu mengawal berat badan serta mengurangkan risiko penyakit seperti tekanan darah tinggi dan penyakit kardiovaskular. Kajian penyelidik dari Universiti Yale dan Universiti Oxford membuktikan senaman memberikan kesihatan mental dan fizikal yang sempurna selain menikmati kegembiraan lebih berbanding memiliki wang yang banyak. Jom kita dengar pendapat orang ramai berkenaan senaman. Senaman tu memang sangat penting untuk kesihatan fizikal kita, untuk kesihatan mental juga. Tetapi saya tak ada masa untuk bersenam. Walaupun boleh je saya ambil masa untuk bersenam, tapi itulah. Kalau saya lah sebagai contohnya, saya tak bersenam setiap hari, tapi saya akan memastikan saya berjalan 10,000 langkah dalam sehari. Di Kementerian Kesihatan memang kami ada buat setiap hari 2 kali sehari pada pukul 11 pagi dan pukul 4 petang, lebih kurang 15 minit macam tu yang kita panggil X-break. So bila sesi X-break, kita punya sound system akan start bunyi dan kita akan mulakan sedikit stretching dan sebagainya.
Jadi, untuk menjalani gaya hidup sihat, buatlah senaman sekurang-kurangnya 2 kali seminggu. Jom kita amalkan kesihatan mental dan fizikal yang sihat melalui senaman. Okey, itu ya Allahu Akbar. Ayat yang selalu kita dengar lah. Kenapa tak bersenam? Tak ada masa lah bang. Saya kerja, bangun pagi, balik kerja dah malam. Tak sempat nak jumpa anak, isteri je. Alasan biasanya. Betul. So tak ada masa adalah alasan yang common lah, yang biasa kita dengar. Jadi sebenarnya banyak benda yang tetamu kita nak cerita pada hari ini. Firdaus dengan tim saya suruh minum air sekejap, tarik nafas sekejap. Sebab lepas ni banyak senaman yang mereka nak bawakan kepada kita. Kita juga ada hari ini Encik Wan Muhammad Hakim Wan Ismail, Pegawai Pendidikan Kesihatan Lembah Pantai, Kementerian Kesihatan Malaysia. Cik Wan? Yes. Okey. Sihat, alhamdulillah. Cik Wan, orang suruh pakai ni track show. Boleh kita bully dia sekali senam, tapi dia proper hari ni, so kita tak boleh nak bully sangatlah. Okey Cik Wan, macam tadi kita tengok bingkisan ringkas tadi. Tak ada masa, betul Tak ada masa ni. Betul. Most rakyat Malaysia memang tak ada masa untuk bersenam. Memang itu alasan yang biasa kita dengar. Biasa kita dengar. Tapi itu sebenarnya bukan alasan yang boleh kita bawa. Okey. Sebenarnya kalau kita tak ada masa untuk bersenam, jelah saya faham. Kita semua faham bila kita balik kerja dah pukul 6, pukul 7. Betul. Lepas tu jalan jam lagi. So apa yang kita boleh buat ialah aktiviti harian. Aktiviti harian yang boleh kita buat macam even kita mengombak lantai, kita lap tingkap basuh kereta tu dah consider mengurangkan peluh. Betul. Boleh improve kita punya aktiviti, boleh improve kita punya daily aktiviti kita. Maksudnya aktiviti yang mengeluarkan peluh pun dah okey sebenarnya. Tak adalah Boleh. bila sebut saja bersenam nak kena proper nak kena pakai pakaian yang betul. Aktiviti harian tu pun dah boleh kita anggap sebagai tak semestinya kita kena ada kat gym, kita kena bersenam. Kita boleh bersenam even dekat rumah, dekat office. Kalau macam kat KKM sekarang kita tengah promo X break. Which is pukul 11, pukul 3 kita kena berhenti sekejap untuk exercise. Apa exercise ringkas yang biasa? Apa saja exercise. Asal kita berhenti sekejap, kita buat regangan, itu dah consider exercise. Okey, baik. Okey, untuk pihak kementerian sendirilah mendidik anak-anak kita sebagai contohnya. Apa antara senaman-senaman yang sentiasa dititik beratkanlah bila berhadapan dengan remaja-remaja ni sebenarnya? Okey. So senaman yang biasa kita titik beratkan ialah pertama sekali adalah senaman kardiovaskular. Kita semua sedia maklum yang penyakit jantung yang 3 serangkai which is hipertensi, darah tinggi, itu semua ialah penyakit utama dekat Malaysia ni. Alright. So apa yang kita terapkan sekarang ialah senaman kardiovaskular which is 30 minit 3 kali seminggu, itu dah memadai. Okey. Okey, ada orang tanya juga, senaman ni dia tak boleh nak main ikut orang je sebenarnya. Kita kena tengok juga kan, kanak-kanak mungkin lain, remaja lain, orang tua lain. Mungkin boleh cerita sikit dia punya tahap-tahap tu. Okey, sebenarnya setiap individu tu mempunyai kebolehan berbeza-beza. Okey. So kalau even kita sama umur tapi kebolehan kita berbeza. Betul. Genetik kita lain, kita punya experience kita lain. So kita tak boleh ikut. Bila kita training memang tak sama. So kalau umur yang tua mungkin kebolehan dia berbeza. So kita kena kurangkan sikit. Kalau saya tak boleh suruh ayah saya ikut macam saya. Betul. So untuk mereka yang berumur 60 ke atas mungkin untuk berjalan dekat mall dah cukup, dah memadai. Tak perlu pergi gym, tak perlu pergi tasik. Berjalan selama 30 minit dah cukup untuk mereka. Macam itulah. Kan, betul juga. You all yang dah selalu pergi gym ni, okeylah 30 minit tu steady. Tak ada. Kita bagi 5 minit, mampu semput sekejap. Okey, satu lagi yang saya tengok, sebenarnya kita bawakan tajuk ni sebab kita banyak nak cerita tentang kesilapan ataupun kesalahan-kesalahan yang biasa kita lakukan dalam senaman. Betul. Contohnya, bila nak buat senaman, kita tak memanaskan badan. Terus-terus berlari 100 meter tu. Itu kadang-kadang badan kita tak bersedia. Mungkin boleh cerita sikit bab tu? Okey, body kita ni dia sama macam kita boleh kaitkan dengan enjin kereta. Betul. Okey, enjin kereta kalau kita tengok enjin kereta yang betul-betul panas di tahap optimum compare dengan kereta yang tak panas, tiba-tiba kita nak speed. For sure enjin yang optimum tu dia lebih pergi. Sama macam body kita. Kita tak boleh confirm 100% kita boleh mengurangkan kecederaan. Tapi yang confirm prestasinya akan berbeza kalau mereka compare dengan yang memanaskan badan. Okey. Memanaskan badan ni salah satu cara bagaimana untuk kita mengurangkan kecederaan tapi tak confirm 100% boleh
mengelakkan kecederaan lah. Okey. Tapi ni bagus. Sikit sebanyak boleh improve kita punya mental readiness. Kita boleh improve kita punya blood flow dan sebagainya lah. Dan sebab tu dia ada warm up, lepas tu hujung sekali kena cooling down balik. Cooling down. Cooling down tu untuk kita back the muscle to normal. To normal balik. Supaya bila kita dah exercise, body kita dah keras. Keras macam batu. So tiba-tiba lepas tu nak terus masuk kereta. Betul. Memang tak boleh lah, kita nak twist. Betul. Kan? So cooling down tu penting. Baik. Itu analogi mudah lah yang Wan beritahu kita ya. Macam kita start kereta lah kan. Jangan terus pergi nak pecut je. Lepas tu semput. Tak larat. Sebenarnya cara tu tak betul. Betul. Ada orang buat senaman sebab nak turunkan berat badan. Tapi tak turun-turun. Itu apa cerita? Okey. Itu memang selalu berlaku. Ada yang terkandas setengah jalan. Itu memang selalu berlaku. Okay. Antaranya ialah mungkin training programnya tak cukup impact untuk diri dia. Okey. Terlalu sedikit. So kita kena adjust dari beberapa faktor. Antaranya seperti intensity kita kena tambah, kita tambah repetition, kena tambah duration. Kita kena semak balik dia punya pemakanan. Betul. Exercise saja memang tak cukup. Okey. Dia kena tambah dengan pemakanan yang sihat. Betul. Bukan makan kurang tapi makan dengan betul. Betul. Ada yang dia beza kan? Berbeza. Okay. Makan kurang dengan makan yang betul lain. Ada yang makan sikit-sikit tapi bila dia makan sekali terus makan ayam, ikan, terus banyak gila. Memang tak boleh lah. Itu bezanya. Itu yang sebabnya mereka tak dapat mengurangkan berat badan. Okey. Ada yang ikut kawan. Okey. Biasanya ikut kawan lah. Bila ikut kawan pun di tengah jalan memang tak larat. Dia pun berhenti sekali. Memang sadaqallah. Saja kita timbulkan isu ni sebab minggu depan tahun baru. Biasalah azam tahun baru akan adalah list dia. Betul. Saya nak menurunkan berat badan, nak kuruskan badan, nak dapat berat badan yang ideal. Apa-apa termal lah tapi maksudnya sama. Nak turunkan berat badan juga. So kalau nak turun betul-betul kena usahalah sebenarnya dan kena ada mentor lah saya rasa. Kalau buat sendiri kalau boleh kena ada coach. Kena ada coach kena ada kan? Coach. Sebab coach tu akan tunjukkan dia punya guideline apa yang dia boleh buat, apa yang tak boleh buat, apa yang boleh makan, tak boleh makan. Kalau kita buat ikut suka je dia macam ibarat tembak tanpa sasaran. Main tembak je, main ikut dia. Tembak rambang kan? Tembak rambang memang tak dapat tidak. Ya, kalau sebut coach ni kadang-kadang saya tak ada duit lah nak bayar coach. Tapi sebenarnya cara banyak dekat internet, dekat YouTube. Dia rujukan tu banyak tu. Banyak. Cuma malas nak ikut. Untuk kementerian sendiri pun sebenarnya ada. Kita ada. Kita ada community yang mana kita akan ajar and which is nama dia COSPAN, Komuniti Sihat. Okey. Kita akan ajar macam mana nak exercise dengan cara yang betul. Malah kita ada pakar motivasi ya. Macam mana dia nak terus motivate diri dia. Cik Wan salah seorang ke? Saya coach dia. Coach dia. Cik Wan ni dia pakai suit je ni. Kalau dia pakai t-shirt, anda akan ingat dia ketua jurulatih gimnasium pula. Gimnasium. Okey Cik Wan, apa lagi kesalahan tentang senaman? Orang cakap bersenam waktu malam tak boleh, betul ke? Sebenarnya tak ada masalah bersenam pada waktu malam. Tapi ia kena tengok pukul berapa dia nak tidur. Sebab ada orang yang bersenam pada pukul 9 malam. Jadi pukul berapa dia nak tidur? Sebab bila kita bersenam pukul 9, habis pukul 10, lepas tu kita nak mandi, kita nak rehat. Betul. Jadi dia perlukan gap masa yang panjang. So tak ada masalah. Sebab pada waktu malam biasanya sesuai dengan keadaan di Malaysia ni, bila waktu malam dia temperature dia rendah. Jadi memang tak ada masalah untuk bersenam. Waktu tengah hari yang tak sesuai untuk bersenam. Sebab terlalu panas dan boleh menyebabkan dehidrasi, heat stroke dan sebagainya. Itu kalau buat bersenaman dekat lapangan lah. Tapi kalau dalam gym ataupun dalam tempat yang tertutup, tak ada masalah. Tak ada masalah. Sekurang-kurangnya paling lewat kalau katakan dia nak tidur pukul 10, dia kena habis gym tu, training tu pukul 8. Dia 2 jam sebelum tidur kita dah kena. Sebab body kita, bila kita training, body kita akan panas after training. Itu kita panggil excess post oxygen consumption, yang mana body kita still burn kalori even though kita dah stop exercise. Itu long term effect of exercise. Dia still bakar kalori walaupun kita dah stop. So dia perlukan gap masa at least 2 hours before kita tidur. So kalau nak tidur pukul 12, at least pukul 9.30 10 dah boleh stop lah. Tu dah siap mandi semua dah. Dah start mandi, dah boleh relax. Dia tak boleh pukul 10 siap gym, mandi sekejap terus. Astagfirullahalazim. Memang tak boleh tidur lah sekejap ni. Itu yang masalah yang selalu berlaku. Okey, baik. Okey, kalau kita tengok pihak Kementerian sendiri pun Kesihatan Malaysia mengeluarkan garis panduan aktiviti fizikal Malaysia. Boleh dapat dengan online lah. Jujur pun saya ni baru tahu ada garis panduan. Kita ada keluarkan garis panduan. Melalui online boleh download cara nak exercise,
berapa kali kita nak exercise seminggu. Untuk mereka yang ada masalah osteoporosis, kita ada keluarkan sekali lah guideline. So boleh ikut. Ini yang version Malaysia punya. Okey. Macam tu lah. Bila dikeluarkan ni baru Tahun 2017 kita dah keluarkan dah. Oh, okey. Ini menarik jugalah. Maksudnya apa yang dicerita? Ada tentang aktiviti, cuba cerita sikit. Okey, dekat buku ni kita ada bagi definisi senaman, aktiviti harian, cara exercise untuk mereka yang ada diabetes, masalah jantung, osteoporosis. Berapa kali seminggu semua kita dah ada dalam ni. Oh, ini menarik Dia cerita juga tentang kategori umur ya. Ini yang dicerita awal tadi kan. Kalau kanak-kanak apa yang kena buat, kalau remaja apa yang sesuai. Ramai yang tanya untuk kanak-kanak sesuai tak pergi gym. So kita ada guideline. Kita ada guideline macam mana dia nak exercise, apa exercise yang sesuai untuk mereka. Untuk mereka ada arthritis, apa exercise yang sesuai untuk mereka. Ada orang tu yang bila sakit je terus tak nak exercise. Mereka still kena exercise. Sebab tu kita promote senaman adalah salah satu cara perubatan. Bagaimana kita nak berubat kita dengan senaman lah. Betul. Ini tengok ni, saranan aktiviti fizikal bagi umur 65 tahun ke atas ayah-ayah, pakcik-pakcik, makcik-makcik. Tambahan kepada setiap aktiviti fizikal, lakukan aktiviti berjalan 10,000 langkah. Maksudnya yang dah senior ni ada cara dia. Mereka dah senior, mereka still kena bersenam. Tapi dengan intensity dan ability yang mereka boleh. Sama ada berjalan 10,000 langkah dah cukup, dah memadai untuk mereka. Takkan berjalan pun tak boleh. Kan? Nampak macam kena ada usaha sikit. Okey, ni ayah-ayah dengar ya. Selain berjalan, siram pokok pun boleh, bermain bersama cucu. Anak-anak kecil ni cucu lah kan. Betul. Takkan anak pula. Betul. Cucu bagus tu sebenarnya. Bersukan, menaiki bukit, mencuci kenderaan. Betul lah apa yang diceritakan tadi semua dalam ni. Okey, baik. Oh, ini menarik. Maksudnya kalau nak dapatkan buku ni boleh melalui online saya. Belilah. Free, percuma. E-book. E-book fizikal. PDF dalam bentuk PDF. Free. E-book lah. Tak bayar-bayar. Memang kita nak promote rakyat Malaysia supaya sihat. Sebab terlalu banyak penyakit. So seperti sakit jantung yang 3 serangkai tadi itu. So kita nak memang kita punya polisi untuk jadikan rakyat Malaysia sihat dan cergas. Sihat lain, cergas lain. Sihat, semua orang sihat. Kan? Cergas tu kita boleh buat lebih daripada orang lain. Which is kita boleh melompat. Kalau cergas kita boleh berjalan. Tapi tak semua boleh melompat. Itu cergas. Dekat website mana tadi? Kita type je garis panduan. Type ni je. Garis panduan aktiviti fizikal Malaysia. Akan ada lah sekat memang situ. Okey, tuan-tuan dan puan, orang dah bagi percuma tuan-tuan dan puan, tak payah nak bayar ni. Nak buat ni bukan mudah. So di sini anda boleh tengok banyak benda lah supaya kita dapat jadi seorang warga yang sihat. Okey, baik. Kita masuk ke bab senaman tadi kan. Orang suka ambil suplemen juga kadang-kadang kan yang suka buat badan lah. Ini yang level remaja ke atas lah. Dia dah jadi macam satu gaya hidup. Ada badan yang sihat, badan yang cantik dah jadi gaya hidup. Tapi ditambah dengan perkara-perkara yang mungkin tak kena dengan badan. Ambil suplemen tapi kita tak buat senaman yang betul. So bab tu boleh cerita sikit? Okey, nama pun suplemen. Suplemen ni adalah makanan tambahan. Betul. Sekiranya kita ambil secara berlebihan, dia akan ada efek dekat kita punya tubuh badan, which is mungkin kita akan jadikan body kita lebih besar, lebih gemuk. So suplemen ni kena ambil apabila body kita perlukan. Orang yang bina badan ataupun atlet, dia perlukan lebih makanan daripada orang biasa. Dia tak boleh makan buah sampai 5-6 biji, ikan sampai 2-3 ekor. So suplemen ni adalah cara yang paling mudah untuk dia consume, untuk recover. So untuk mereka yang remaja, dia kena faham kalau dia ambil secara berlebihan, apa side effect yang dia ada. Dia perlu dapatkan guideline daripada pakar lah, pakar perubatan atau pakar pemakanan lah. Side effect memang akan ada. Even kita makan Panadol pun akan ada side effect. Betul. So kalau boleh stay natural. Stay natural lebih baik lah. Dia tak boleh nak ikut orang lah. Tengok kawan makan suplemen badan elok je kita makan juga. Tapi kawan bersenam. Tambah kita tak buat apa duduk rumah makan. Tak boleh lah. Kan ada side effect lah. Macam tu. Okey, ada yang suka tanya juga tentang senaman, yang suka bersenam ataupun jogging atas treadmill dan juga di lapangan sebagai contoh. Mungkin bab tu pun kita kena terangkan juga. Sebab saya ada seorang kawan, dia suka jogging dekat lapangan, dekat Tasik sebagai contoh. Dan bila dia ada masalah lutut. Terus stop terus. Benda tu pun memberi pressure kepada badan juga kan sebenarnya. Itu kita masuk dalam kesihatan, kecergasan. Tapi
keselamatan dalam kesihatan, keselamatan dalam kecergasan lah. Oh, okey. Contohnya bila kita nak bersenam, kita kena tengok dulu diri kita sama ada kita pakai kasut yang sesuai, pakaian yang sesuai, cuaca yang sesuai. Sebab dia akan ada memberi impact ataupun side effect yang berbeza. Bersenam atas treadmill tak sama dengan kita jogging dekat track. Betul. Kalau mereka yang berat, mungkin dia orang tak boleh start dengan terus berlari. Dia kena start dengan berjalan dulu. Bila berat dia dah kurang, baru dia boleh terus berlari. So berbeza. Dia tak boleh terus mendaki bukit. Kan nanti ada side effect yang lain lah, komplikasi yang lain. Lebih baik start dengan secara progress, secara berkala. Start slow tapi dia long term. Sikit naik. Jangan terus bagi pressure kan. Jangan terus pucut. Memang sekejap dia. Jangan. Kita pecut seminggu, stop 2 bulan terus tak boleh pergi sebab injured. Sebab dia ikut orang lain. Orang lain dah level lain. Dia dah baru start daripada zero. So jangan compare zero dengan yang dah hero dah. Memang tak boleh. Adakah orang bersenam tak berpeluh? Ada juga kan? Mereka yang senam memang susah berpeluh. Memang susah berpeluh ataupun mereka senam tak cukup intensity. Dia sekadar bersenam macam jalan kat tasik, macam jalan kat KCC. Santai-santai, relax ke? Macam jalan kat mall, relax je. Memang tak ada efek, memang tak perlu lah. Dia kena bagi intensity sikit Bila kita tambah intensity, maka dia akan start berpeluh. Peluh itu adalah satu sign yang mana dia bekerja lebih daripada yang biasa. Even kalau dia swimming pun, dia still akan berpeluh. Tapi dia tak feel, dia tak rasa yang peluh dah keluar. Macam itulah. Okey, dan bab pemakanan sikitlah di hujung-hujung. Maksudnya buat senaman pagi, petang, malam tapi tak jaga makanan pun sadaqallahul-azim juga. Memang tak function juga. Makanan tu penting juga. Penting. Kalau kita jaga saja makanan tapi tak exercise, tak boleh. Dia perlu dikombainkan lah. Kalau kita nak kurus, exercise saja tidak membantu. Dia kena combine dengan jaga pemakanan yang sesuai untuk diri dia. Jangan bukan orang lain. Okey, baik. Cik Wan sendiri aktif ke dekat media sosial bagi motivasi ke? Saya dekat YouTube ada. Okey. Boleh share. Mantap penonton nak tengok cara lepas ni. Boleh share nasihat ataupun type je nasihat, memang akan keluar lah. 13 episod macam mana kita nak bersenam. Nasihat Nasihat, yes. Itu di bawah Kementerian Kesihatan kan sendiri? Di bawah KKM juga. Di bawah KKM. Dan anda yang... Yes, saya yang demo. So ada 13 episod which is senaman dekat rumah, dekat office, semua boleh. Tak memerlukan equipment lah. So anda boleh cuba. Semoga berjaya lah. Zero cost tetapi maksima dia punya impact. Nak ke tak nak. Terima kasih banyak Cik Wan sudi bersama kami hari ini. Ringkas tapi saya rasa banyak benda yang boleh kita belajar. Anda ke YouTube, type saja Nasihat. InsyaAllah banyak benda lah. 13 episod dia ajar cara-cara untuk jaga kesihatan dan juga cergas. Itu yang sangat penting. Baik, Cik Wan, terima kasih banyak sudi bersama kami hari ini. Okey, insyaAllah lepas ni penonton anda di YouTube akan meningkat sikit lah. Okey, baik. Semua dah ready ke? Yang baru saja bersama kami, tolong salin baju, pakai track shirt ataupun pakai pakaian sesuai sebab kita nak ajar tuan-tuan dan puan-puan ataupun saya nak ajak semua untuk bersenam bersama-sama sebab Firdaus dari Absolute Wellness akan bersama kita seketika saja nanti untuk sama-sama kita senam sihat.
Alright guys, are you ready? Jom sama-sama kita bersenam. Okey, kita nak bersama dengan Muhammad Firdaus Muhammad Zahir, jurati kecergasan dari Absolute Wellness. Firdaus, ready? Yeah, ready. Okey, apa yang kita nak buat baginya, bro? Boleh share kami. Okey, so hari ni saya nak berkongsi tentang kita punya senaman ni, kita panggil senaman high intensity workout. Okey, so di mana senaman high intensity ni dia bagus untuk kita katakan burn fat. Okey, so dia not just kita losekan kita punya berat badan, but kita tak lose kita punya muscle lah. So badan kita boleh maintain orang kata nampak tone badan tu semua. Okey. Okey. Senaman pertama kita nak buat apa? Okey, so untuk senaman yang pertama ni kita akan buat, nama dia adalah imam. Ni dalam English ya, imam. Okey, so imam ni adalah every minute on the minute dalam English dia lah. So kalau kat Melayu dia jadi setiap minit pada minit. Okey. So senaman dia kita kena buat senaman ni dalam masa 1 minit, kita kena buat 6 air squat dan juga 6 up down. Okey, dalam masa 1 minit. So waktu yang balance yang kalau contoh kita buat dalam masa 30 saat. Okey, so balance tu adalah waktu rehat kita. Okey. So short lah dia punya time rest dia. And then kita akan buat selama minit pertama hingga ke minit keempat lah. Okey, lepas tu? Alright, lepas tu kita akan pergi ke minit 5 dan 8 ni kita kena buat dalam masa 1 minit. Kita kena buat 6 lunges, 6 up down. Okey. Lepas tu waktu yang ada balance tu kita akan rehat. Rehat sekejap. Rehat kejap. Lepas tu minit ke 6 tu kita kena start balik. So balance macam tu je. Kalau tak ada balance, kalau tak ada balance kita terus buat. Yang penting 8 minit. Dalam masa 8 minit lah kita akan buat workout ni. Baik. So workout ni yang bestnya sebab kita tak perlukan alat senaman. Just body weight sebagai kita punya beban badan. And then dia perlukan, basically kita perlukan yoga dan mungkin telefon untuk kita nak tengok waktu dia. Cuba set masa sekarang. Okey, jom Firdaus. So kita akan mula dengan Firdaus, saya cuba buat juga, so you betulkanlah kalau yang salah kan. Yang Nas dengan Wani ni memang dah otai dah, tak apa. Okey, jom kita mula sekarang. Okey, so kita akan mula dalam masa 10 saat. Set masa betul. Mesti kena tepat. Okey, jom baru menonton kita buat sama-sama. Okey. Alright, let's go. So 5 music, saat. kuat sikit. Alright, 4, 3. Okay, ready? Nas and Wani. 2 and 1. Okay, let's go. Kita start dengan air squat 6 kali. Okay, air squat. Alright. Sini, betul? Terus dia buat. Okay, jangan berhenti. Okay, good. Okay, lutut ni ke belakang sikit. Okay, punggung ni ke belakang. Okay, dan 6 kali terus pergi kepada up down. Okay. Terus. Sambung terus. So ada berbaki lagi 40 saat. Terus. Kita turun tangan. Okay. And then gerakkan kaki ke belakang. Alright, good. Okay. So untuk yang beginners, kita boleh follow Coach Wani punya movement lah. Kalau kita tengok dia lebih sikit, apa? Dia low impact sikit. Okay. And then kita ada 20 saat. Laki perempuan beza. Saya buat yang ni untuk yang beginners. Yang ni Coach Nas tunjuk yang advance lah. So ada 20 saat, rehat sekejap. Kita ada 18 saat. Okay, relax. Ambil nafas. Nafas sekejap. Sebelum kita masuk minit yang kedua lah. Okay. So maksudnya laki dengan perempuan beza lah dia punya intensity dia. Sebenarnya bukan laki dan perempuan. Ada juga perempuan yang boleh advance, boleh buat yang movement ni lah. Tengok keupayaan kita lah. Okay, so kita ada 2 saat lagi. Okay, 1. Kita mula dengan air squat 6 kali. 1. Right. 2. Okay, 3. 4. 5. 6. And then terus proceed kepada up down 6 kali. 1. Alright, good. 2. Lompat. Dia tu lompat. Dia boleh lompat ataupun just berdiri saja. Okay. Betul. So kita turun macam squat. Alright. Ke belakang. Kita ke depan. Just berdiri tegak je. Okay. And then turun ke belakang. Berdiri tegak. Tapi kalau kita nak lompat, kita lompat. Boleh juga. Dia lebih orang kata lagi high intensity lah. Okay. High impact sikit. Berapa saat lagi? Kita ada 20 saat lagi. 20 saat rehat. Okay. So kita boleh jalan. Masa ni 20 saat tu sangat besar maknanya. Besar. Barulah selalu orang rasa macam 20 saat tu kejap. Bila buat workout ni, baru dia rasa lama tu. Dia rasa penat dia kan. Baik. Okay, so now hari kita dia tengah tinggi. Sekarang dia tengah turun. Okay, jadi senaman ni kita up down. Okay. Alright, okay, guys. Now ulang balik. Boleh. Okay. So sekarang adalah minit yang terakhir lah, minit keempat untuk senaman ni. Lepas ni kita akan ubah. Okay. So kita akan ubah untuk minit yang kelima punya workout. Okay. So teruskan. Okay, good. And then 6 kali up down. Tak pakai baju ni. Boleh buat yang Coach Wani punya option. So turun ke Aku dah buat belakang. push up dah. Okay. And ke depan. Okay. Okay. Okay, boleh rasa Boleh. Dia punya tu. Okay, kita ada lagi 30 saat. Okay. Boleh rehat. Okay, so sekarang ni kita dah nak masuk minit yang kelima. Jadi minit kelima kita ubah sikit supaya dia tak jadi stres lah. Kita tengok balik dia punya tadi carta tadi. Minit kelima, 6 lunges dan juga 6 up down. Okay.
Alright, so saya demo sikit cara lunges dia. Kita tengok lunges macam mana. Okey. Okey, dan ke depan tu. Okey. Okey, so let's go. Jom. Kita cuba. Okey, try. Ke depan kaki. 1. Okey, pastikan badan kita ni tegak. Tegak. Alright, hand ke belakang. Macam tu. Okey, kaki kiri. So ini adalah repetition kedua. Tangan. Okey. Boleh. Janji kalau nak balancekan tangan pun boleh. Macam kita letak depan sikit. Yes. Oh, dia rasa dekat paha dia akan rasa. So bila naik tu gunakan paha yang belah sini lah. Abang cameraman, jom buat sama-sama. Okey, lepas 6 kita balik kepada up down tadi. Oh, up down balik. Up down balik. Lagi, ada lagi. Dekat rumah nanti saya buat sebab pakai mic ni takut dia tercabut. So penonton kat rumah boleh ikut Coach Wani untuk yang beginners dan Coach Nasrul untuk yang advance. Ija boleh buat yang ni tau. Okey, baik. Okey, so kita ada 20 saat. Ada 20 saat. Ini boleh menurunkan berat badan sebenarnya kan? Dia fat. Dia lebih kepada fat loss lah. Sebabnya dia orang kata kita pakai betul-betul kita gunakan tenaga kita high intensity kan. Kita guna banyak tenaga dan dia bakar lebih banyak kalori sebenarnya. Dalam 8 minit tak boleh minum air tak boleh. Tapi kalau boleh je sikit-sikit. Okay. Right. Okay. So kita mula balik. 6. Okay. Let's go. Down. Alright. Good. Okay. Lepas kita buat 6 tu, kita terus akan proceed kepada up and down. Okay. So terus bawah, down, back and front. Lepas tu kita berdiri tegak. Alright, dia boleh bicep pun boleh. Dia cover total body. Total body. Total body. Jadi kita dapat balance lah kaki dan juga kita punya tangan. Okey. So 20 saat. Nas lagi Nas? Okey. Ini simple. Alright, ada 20 saat lagi, kita rehat sekejap. Sebenarnya sekejap lagi kita nak tunjuk gambar Firdaus dulu. Sebelum Firdaus yang sekarang ini sangat berbeza. Dulu berat berapa? Dulu berat saya 150 kg. 150 guys sekarang? Sekarang lebih kurang 90 lebih. Berat badan saya. Kiranya BMI tinggi dengan ni ngam-ngam. Betul. Okey, jom. Okey, so ulang pada 6 lunges. Okay, let's go. Okey. Betul. Alright. Okey, pastikan tumit kaki kita tak naik, tak terangkat. So, just maintain badan kita straight. Lepas 6 kali and then kita go for up and down. Right, so turun. Jadi saya buat kat rumah nanti tau. And then down. Okey. Okey, and go up. Okey. Dia yang bagusnya senaman ni kita boleh orang kata buat di mana-mana. Dia tak perlukan macam orang kata tempat yang spesifik lah. Even kat pejabat ke, dekat rumah ke, dia sangat convenience lah. Tapi make sure pakai pakaian betul lah. Kalau pakai seluar slack jeans tak sesuai, dia tak boleh nak regangkan. Dia cari seluar yang longgar sikit lah. Yang searchable lah. Okey, 14 saat lagi. Okey, sambung balik tadi. Berapa lama nak turun daripada 150 ke 90 kg? Okey, saya mengambil masa lebih kurang 1 tahun lah. Setahun? Setahun, okey. So, mula-mula dapat orang kata okey, so kita duduk saat sambung balik. Alright, let's go. Boleh. Kita buat sama-sama. Right. 4. Alright. 5. Okey, 6. Alright, let's proceed with up down. Okay, up down. Okey, buat macam ni tau, up down. Okey. Okey, let's go. Oh, yang perempuan dia just macam tu pun okey kan? Dia step-step, janji dia bergerak. Okay. So dia yang bestnya macam saya kan, dulu badan saya besar, lepas tu bila kita kecil, jadinya dia tak ada yang kulit menggelebih ke apa, dia firm lah. Because kita bina otot kita tu. Betul, biasa orang yang berat nak turunkan berat badan dia akan ada lebihan kulit kan? Yes. Tapi tak berlaku macam tu kan? So bila saya pun macam orang kata, kadang ada lelaki macam dia kata man boobs lah apa, so dia menggelebih di bahagian dada kan. Jadi bila kita firmkan, letak otot, jadi nampak lagi cantik lah. Dia tone. Alright, Nas dengan Wani masih lagi mampu tersenyum. Ini biasa. Ini biasa. Alright, last. Okay, last round. Okay, let's go. 6 kali lunges. Okay. Lunges yang senang kan. Flexible. Alright. Okay, teruskan. Yep. And then, boleh buat. Yes. Okay, good job guys. Ni kena datang saya studio lah ni. Kita train bagi you feel sikit sebab
saya dulu pun you 170 ke 90. Saya dulu masa saya naik dulu 90 kg tapi sekarang dah 65. Tapi saya nak naik pula susah. Okey. Ada exercise untuk naikkan badan? Ada, kita ada. Cuma kita orang kata kita kena buat yang macam ni lah. Orang kata senaman yang ada strength. Kan? Ni kita panggil anaerobic exercise lah. Anaerobic ni maksudnya kita ada masuk sikit weight training. Ni kita panggil weight. Cuma now body weight. Nanti bila dah tak rasa macam diorang ni, kita boleh upgrade letak equipment sikit. Macam dumbbell yang simple-simple lah. Ya, betul-betul. So untuk bagi rasa macam biasa diorang dah kebiasaan kan, jadi tak rasa dah. Dah habis? Okay, so kita dah habis. Alright. So, baru habis 8 minit pertama. Lepas tu kita nak masuk ke senaman kedua lepas ni lepas ni kita akan masuk ke senaman yang kedua. Kita berehat sekejap boleh? Kita berehat sekejap boleh ke? Okey, kita rehat sekejap bagi mereka minat air sekejap sebab exercise dalam hall yang macam ni yang tak ada pengudaraan ni dia dia agak susah sikit sebab kita tak dapat orang kata karbon dioksida ni banyak dekat sini kan. Jadi kita nak oksigen. Okey guys, anda di rumah yang tengah buat pun sama-sama minum air sekejap, rehat sekejap, lepas ni kita sambung senaman kedua selepas ini. Alright, siap. Alright guys, kembali bersama kami dalam segmen Senam Sihat. Bicara doktor hari ini masuk segmen Senam Sihat. Firdaus masih lagi bersama kita dan Nas dan juga Wani. Okey, kita nak masuk ke senaman kedua, Firdaus. Okey, so senaman yang kedua. So dia senaman yang lebih kurang sama, cuma bezanya adalah kita panggil timing dia lah. Alright, tempo dia kita kurang tukarkan. So kali ini kita gunakan nama dia AMRAP. AMRAP. So stand for as many round as possible. Okey. As many round as possible. So ni dia mencabar diri sikit lah. So dalam Melayu dia kita akan lakukan sebanyak mungkin
pusingan dalam masa 8 minit. Okey. So pusingan tu bermaksud kalau nampak nombor dekat belah sini 8, 10, 20 tu adalah repetition. Okey, ataupun ulangan. Okey. Jadinya kalau pusingan tu maksudnya set. Set ni maksudnya kita kena buat push up 10 kali. Okey. Kita buat 20 kali body weight RDLS. Okey. And then kita buat 10 kali V up, 20 mountain climber baru kira satu pusingan. Wow. So kita tengok berapa pusingan kita boleh buat. Oh, tapi 8 minit lah. Dah masa 8 minit lah maksimum. So mungkin boleh buat 2. So kita boleh challenge dengan rakan office kita ke. Okey, 8 minit kau boleh buat berapa? Adik-beradik ke, family ke. Okey, so dalam masa 8 minit berapa round you boleh buat. Alright, let's go guys. So that's a challenge lah. Jom. Okey, ini saja. So hari ni kita ada ni juga. So Wani akan tunjukkan step yang beginners Okey. So Nasrul akan tunjukkan step yang advance sikit. Tapi diorang akan berlawan jugalah kiranya. Professional. Okey, lawan sama kita. Okey, jom. Alright. Yang mula-mula saya nak tengok dulu. Okey, kita buat. Okay, so untuk exercise yang pertama kita akan buat push up. So boleh Nasrul boleh tunjukkan push up cara yang advance. Okey. Push up macam ni Alright. Yep. So siku kita ke belakang. Okey. So Wani akan bila turun siku ke belakang Okey, so Wani, alright, beginners kita akan letak lutut lutut di bahagian bawah. Okey, go. 1. Alright, then up. Yang sebaiknya adalah dada kita cecah ke lantai. Okay, go. 2. Okay, that's a push up. Alright. Okay, good. Yeah. So bila push up ni, bila kita turun, kita tahan, orang kata kita ambil nafas dulu. Bila kita naik, kita hembuskan nafas. Kenapa menggigil tangan ni? Okay, so senaman kedua. Senaman kedua, then kita akan buat body weight RDLS, Romanian deadlift So body kita weight. Akan bengkokkan kaki belakang. Okay, boleh bengkok sikit. Lepas tu kita bengkokkan kaki depan sambil turunkan bahu kita. Okay, and then naik. Okay, ni untuk kaki lah. Okay, bengkok sikit, turun. Rasa. Ni untuk strength di kaki. Okey, itu senaman yang kedua. Okey, dapat para penonton? Okey, jom yang ketiga. So senaman ketiga adalah V up. V up ni dia lebih kurang macam sit up, cuma dia advance sikit. So dia akan baring. Okey. So untuk beginners, Wani akan sentuh pada lutut dia. Okey. So untuk Nasrul dia akan sentuh kepada kaki dia. So, okay, let's go guys. Right. 1. Sudah. 2. Okey, so dia buat macam ni. So pastikan saya tak boleh baring So pastikan kita akan hembus nafas kita bila kita naik ke atas. Lebih kurang macam tu. Betul lah. Okey. Okey, boleh lah. Okey. Alright. Senaman yang keempat. Kita akan buat mountain climbers. Okey. So untuk mountain climbers ni kita akan duduk bawah ni. Okey. Alright. So pastikan badan kita straight, okey, dan kita gerakkan lutut kita ke dada. Secara perlahan. Okey. 1. Yes, good. Okey. Ujung kaki tak boleh sentuh. Ujung kaki? Tak perlu sentuh. Okey. Kalau boleh kalau tak boleh nak float, kita boleh step. Okey. So kita step 1, 2, 3. Itu. Okey. Alright. Okey. Okay, so that's a mountain climbers. Okay, nonton. So kita akan mulakan kita punya cabaran ni. Okay. So biasanya kita akan guna handphone untuk setkan masa dalam masa 8 minit. Okay, so kita buat timing 8 minit. And then kita akan challenge. Okay, jangan lupa berapa round kita nak buat. 10, 20, 10, 10. Ya, 10, 20, 10, 20. 10, 20, 10, 20. Bagi senang ingat. Okay, 3, 2, 1, go. Alright, let's go. We do 10 push-up. Okay, good. 1, 2, 3, come on. So kita challenge dengan semua orang sini. 7, 8, good. 9, 10. Okay, now kita kena berdiri and ambil nafas, tarik nafas. Inhale, exhale. Alright, tukar. Okay, sit down. Kena buat 20 kali ni. Okay, senang kan? Okay, good. Ya, betul. 10, 1. Okay, so pastikan back kita straight. 3, 4. Perlu lah. Bagus, teman. Nas. Okay. 9. 10. Okay, now kita bergerak pada perut pula. Okay, so kita buat V up. Okay. Macam tadi? Alright, turun dan kita akan sentuhkan kaki dan tangan. Okay. Okay, come on. Boleh? Lagi. Okay. Teruskan. Come on, 10. Ini untuk kita punya perut Okay, so kita buat Okay. Alright, and then next kita akan buat mountain climbers. Okay, boleh? Okay lagi? Okay, let's go. Kita buat mountain climbers. Okay, in. Jangan lupa bernafas So kita hembus nafas bila kita tolak. 1. Hembus. 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 Okay, jangan lupa kira.
sekarang baru ada baki lagi 6 minit 30 saat. So masih tenaga Okay, fokus. Selama ni dia perlu fokus. Okay. So, keep going. Okay, good. Okay. Alright, then ambil nafas sikit. In, out. And kita akan ulang balik. So kita baru complete one round. Okay. So kita, okay. Penonton di rumah dah berapa round? Okay, masih lagi. Okay, jom, let's go. Kita bermula dengan push up. Okay, last. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Good job, guys. Okay, and then next kita akan buat RDLS. Alright, all the way down. Okay, so bila kita buat senaman ni, jangan lupa untuk kita buat warm up dulu terlebih dahulu. Alright, so and then okay, kita teruskan. Sembilan. Okay. Okay, good. Okay, jangan lupa kira 20 kali. Saya ingat and then kira. Okay, now let's go V up. Kalau dah cukup, boleh terus ke V up. Kita masih ada 5 minit, so kita kena control pernafasan kita semua. Okay, kalau tak nanti memang dah tak larat dah. Okay, sebab tu kita kena pacing lah. Okay, dah tak naik dah. Tak naik dah. Okay, so ini lebih kepada kekuatan perut lah. Dia makan kat sini Di perut. Jadi kalau kita ada abs, kita strength kita bagus, jadi kita tak ada masalah lah untuk buat ni. Tak apa, slow kita buat. Okay, and then just gerakkan 1, 2, 3, 4. Yes, good. Okay, jangan lupa nafas. Inhale, exhale. In, out. Okay. Alright, lepas 20. Sujud syukur. Sujud syukur. Kita masih ada lagi 4 minit. Okey, teruskan sebab saya nak bincang dengan dia sekejap. Okey, teruskan. So, kita dah buat 2 round Okey, so, jom kita nak tengok gambar sebelum dan juga selepas Firdaus. Mana dia? Okey, saya ada gambar dia. Mana dia? Okey, ini dia. Wow, guys. Wow. Sebelum sekejap, tengok balik. Itu dia. Oh, tadi terlepas tadi sekejap. Masuknya naik betul Dulu besar. Pinggang saya dulu waktu tu saiz 52. Okey, ini dia. Wow, handsome-nya sekarang. Alhamdulillah. Beza So, dulu dia skate depan TV, bila muka kita tak keluar TV boleh lihat. Okey. So, dulu pinggang 52. Kasut dulu pun saiz 13. Kasut kaki pun dia besar juga. Kaki pun boleh kecil. So daripada 13, sekarang saya pakai saiz 11. Dia juga lemak-lemak dekat tepi-tepi kaki kan. Buatkan kaki saya jadi kembang lah. 13 Pandai dia. Muka tak nampak dia rehat juga. Okey, kita cakap macam ni lah. Exercise macam ni yang mungkin kita gelak tengok Nas dengan Wani ni, pandai dia orang. Kalau mungkin walaupun 8 minit, tapi kalau kita rasa jantung kita berdebar laju, mungkin bab tu kita kena nasihat jugalah. Kalau kita push sangat takut collapse ke. Kita akan collapse ke pingsan. Sebab tu kalau boleh senaman macam ni kita kata ada persediaan. Jadinya sebelum untuk kita pergi ke high intensity ni, kita perlu ada regular macam, sebenarnya high intensity ni bukan dibuat hari-hari. So dia perlu terlebih dulu dengan cardio lah. Okey. Ini kategori high intensity lah sebenarnya. High intensity. Tapi senaman ni orang kata yang bagusnya sebab dia orang kata betul-betul kita burn kita punya fat lah. So, senaman ni. Okey. Penonton dia cheat cheat round. Come on, ada 2 minit lagi. 2 minit lagi. Come on Nas, you can do it Nas. Betul-betul lencun titik lencun peluh. Okey. Tapi yang bestnya buat senaman ni 8 minit bersamaan dengan lebih kurang kita 20 minit berlari. Oh, ya. Almost double dan triple. Jadi shortcut lah kalau orang yang tak ada masa macam 1 jam nak pergi lari, so dia boleh pilih option ni. Okey. So dia lebih kurang sama.
short time, okay, high intensity, burn more calorie. Okey, so guys, maksudnya kalau you all tak ada masa nak lari 20 minit, buat 8 minit apa yang kita orang buat hari Tengah ni buat pun ni. dia punya kesannya, impactnya sama Sama. Dan dia ada after burn lagi. After burn maksudnya dalam habis workout ni dia burn calorie. Okey. Bila dia balik rumah 24 jam dia still burn calorie. Ya. Perlu tak kita, saya rasa satu motivasi yang cikgu saya ajar dulu, beli penimbang berat dekat rumah kan. Yeah. Bila kita tengok ada perubahan, dia motivasi dia lain. Dia Betul? datang. Motivasi tu datang sebenarnya daripada result kita. Oh, result ya, hasil Result, dia. yes, hasil. Bila ada hasil tu kita jadi addicted lah. Macam Nas dengan Wani ni dia orang ada sejarah tak? Maksudnya badan ini naik semua, dulu. yep, ini semua ada semua sejarah berisi lah. dulu, eh? Semua berisi. Oh. Macam Nas turun berapa Nas? Dia different. Tak pakai mic apa? Oh, you kurus Dia naik. macam awak kena nakkan buildkan masa. So, tuan-tuan perempuan 10 tahun lagi. No, berapa tahun? Boleh agak-agak. Boleh transform. 3 bulan akan nampak beza. 3 bulan. 3 bulan? Itu first stage lah untuk Yalah, nampak betul lah. perbezaan kan. Betul, saya pun pernah melalui training juga, tapi saya tak kuat mental untuk meneruskan. Dia macam Wan cakap tadi lah, kecundang terbabas tengah jalan. Di tengah jalan. Sebab saya ingat saya pernah pergi gym lepas tu untuk build up muscle. Lepas tu saya kena denggi, masuk ward 2 minggu, terus drop, nak mula pada awal balik, malah lah. Dia jadi macam ada itu alasan lah, ada alasan lah. Okey, Nas daripada kecil tapi Ni. now Wani lose weight lah. Wani lose weight. Wani dulu besar. Dan alhamdulillah. Okey, dah selesai? Dah selesai. 8 minit dah? Dah. Okey. Dah. Jangan nak bully dia lagi. Cukup 8 minit. So maksudnya 2 exercise yang kita ajar awal tadi adalah itu untuk beginner. Untuk yang awal tadi kita buat warm up. Warm up. Yang ni kategori warm up tu itu sebenarnya. kategori warm up lah. Tapi kita janganlah terus buat laju. So kita macam orang kata tu yang kena pacing. Kita tahu dia warm up jadi kita buat dia slow lah pelan-pelan. Dan ini kategori yang dah High intensity lah. Ni all out lah 8 minit tu. Okey, baik. Untuk Absolute Wellness sendiri, mungkin boleh cerita secara ringkas lah bagaimana you all sebenarnya memberi latihan ini kepada semua. Okey, so sebenarnya untuk Absolute Wellness ni, kita adalah group workout. Jadinya ramai orang kadang-kadang dia nak workout dia tak ada kawan-kawan. Jadinya kita adalah macam workout dalam satu community lah. And then yang bestnya dia ada coach. So kelas dia bukannya kita datang tu just orang kata workout sendiri saja. So jadi coach akan bagi ada macam cabaran untuk hari ni kita panggil workout of the day. So hari-hari akan berlainan workout of the day dia. Ada yang hari ni lain, esok lain, kita ubah-ubah lah supaya tak boring. So siapa nak coach Nas yang mengajar, semua nak kena malam ke petang? Ni coach Nas weekend. So kita ada kelas perempuan saja. Kelas perempuan saja, kelas lelaki. Okay, baik, kita rehat sekejap bagi dia minum air. Siap, tengok semput dah ni. Kita minum air sekejap, lepas ni kita masuk untuk cooling down last sekali. Okay guys, jumpa selepas ni. Siap.
tarik nafas semua. Okey, kita ada 3 minit lagi. Lepas ni mereka nak share senaman regangan. Ini cooling down yang last kali. Tapi sebelum itu kita tengok segmen resipi sihat dulu boleh. Suka makan buah tak? Suka. Okey, jom. Malam ni tak silap saya buah tembikai susu kalau tak silap. Apa manfaatnya? Jom kita saksikan segmen resipi sihat. Okey. Hai. I'm back. Cakap orang putih pula akak minggu ni. Minggu ni akak nak kongsi sikit dengan penonton semua tentang khasiat buah tembikai susu. Oh, how do you do, Honeydew? My name is not Honeydew. My name is Honey Don't. You see, it is wordplay. Banyak tahu khasiat buah tembikai susu untuk akak-akak semua dan abang-abang semua dekat luar sana tu. Buah tembikai susu pakar dalam mencantikkan kulit. Wow, ini fakta ya. Akak tak tipu. Tembikai susu kaya dengan vitamin A, B dan C yang sangat membantu untuk mencantikkan kulit you all. Menarik kan? Biasanya wanita bersusah payah menelan pil vitamin C setiap hari untuk mendapatkan kulit cantik. Apa kata anda semua bertukar kepada tembikai susu? Bukan sahaja semula jadi, tapi bebas dari bahan kimia berbahaya. Ini tips untuk mereka yang dalam usaha untuk menurunkan berat badan. Tembikai susu adalah pilihan buah yang terbaik untuk anda. Kandungan gulanya tidak terlalu tinggi. Malah ia kaya dengan serat. Mereka yang berdiet perlu mengambil serat yang secukupnya setiap hari. Kalau anda jenis yang selalu bersenam, jadikan air tembikai susu tanpa gula sebagai teman anda semasa bersenam. Yang paling menarik adalah tembikai susu juga mampu mencegah kanser. Tak percaya? Menurut kajian sains, tembikai susu kaya dengan zat makanan yang mampu mencegah kanser, iaitu karotenoid. Pakar juga mengesahkan tembikai susu mampu mencegah kanser 7 kali lebih baik daripada pemakanan yang mengandungi karotena yang rendah. Dah macam doktor dah akak minggu ni. Baiklah, itu sahaja untuk minggu ni daripada akak. Tak sabar rasanya nak buat kejutan dekat peminat setia akak untuk tahun depan. Manalah tahu boleh partner dengan Abang Syarif di studio. I see your point. Really? You do? Yeah. Bye. Alright, terima kasih kakak. Okey, baik, jom kita last sekali senaman regangan. 30 saat Samson stretch, 30 saat Samson stretch kiri kanan lah. Kiri kanan, okey. 30 saat Cobra stretch. minima cobra stretch, 1 minute child pose. Okey. Jom kita buat sama-sama guys. Yang mana exercise tadi? Ayo kita buat sama-sama cooling down. Okey, so kita mulakan dengan kita buat Samson stretch. So kita letak je lutut kita macam ni. Okey. And then kita angkat tangan kita macam ni. And then kalau kaki belah kanan kita squeeze ke belah kanan. Alright? Yep. Badan tegakkan straight ke sini. Alright, good. Okay, relax. Okay, so tolak sikit punggung ke depan. Alright, kaki ke depan sikit. Bagi dia balance. Okay, relax je. Pakai inilah. Okay, so ni untuk kita apa orang kata regangkan baliklah otot yang tengah keras tadi. Okay, baik. tukar. Lepas tu? Sebelah kiri. Okay, sebelah kiri sama pula. juga. Okay, kalau kaki kiri, then pergi ke belah kiri. Ke sana. Oh, ke kiri sana. Okay, good. Alright, dalam kiraan 10, 7, 8, 9, 10. Okay, now kita buat cobra stretch. Cobra stretch macam kita buat push up tadi. Okay, and then kita just naikkan badan kita macam ni. So untuk kita punya lower back lah. Okay, so stretch bahagian ni. Okay, relax. Buka sikit bahu kita. Okay, good. Bernafas seperti biasa. In, out. In, out. Okay, so last one kita akan buat child pose. Just ke belakang. Okay, turun ke belakang. Okay, kalau boleh punggung kita sentuh pada kita punya betis. Okay, and then kita just ke depan. Okay, ya betul. Okay, relax. Rasa release Oh, sedapnya ini. Okay, good. Macam baby kan, baby stretch. Alright, let's go. Alright, okay guys, terima kasih banyak sudi bersama kami. Anda boleh layari Facebook apa? Absolute Wellness. Absolute Wellness, dan insya-Allah banyak benda lah yang anda boleh belajar daripada mereka. So guys, tarik nafas. Selamat tahun baru 2020. Kita berakhir di sini. Kita jumpa pada tahun 2020. Bye. Yeah, bye. Okay. Right. Heading for the street.
into the heat of the night. Yeah, alright, do it again. You should have seen it coming.